Terima kasih Diana Mai dan juga Nazri Fahmi. Bukan main lagi disebut nama penerbit kita ya, satu persatu. Nak dapat masa lebih lah tu. Memang tak lah. Sebab kita nak terus saja bersama dengan kami di Selamat Pagi Malaysia. Tapi kita cukup berbangga sebenarnya dengan pencapaian anak muda ini. Mengharumkan nama negara di pesada dunia dalam industri e-sport ini. Tapi Malaysia juga menjadi juara di Asia Tenggara. Tapi bukan untuk perkara yang baik. Tetapi juara carta untuk penyakit diabetes. Ini satu masalah yang cukup merisaukan kita sebenarnya, kerana kalau kita lihat pada dapatan pada tahun 2025 jangkaannya mencecah kira-kira 7 juta jika tidak 7 juta pesakit diabetes sebenarnya. Jadi untuk pengetahuan anda semua juga, salah satu komplikasi disebabkan oleh diabetes ialah ulcer kaki. Dan jika ulcer kaki ini tidak dirawat atau tidak dibendung, ia boleh mengakibatkan amputasi. Apakah itu amputasi? Senang cerita, potong kaki. Jadi kalau anda tidak mahu perkara berikut terjadi kepada anda, saya bawakan bersama dengan saya hari ini di studio untuk sama-sama kita bincangkan mengenai diabetes, luka dan amputasi, ialah Dr. Khairul Nizam Rozali, pakar perunding ortopedik UiTM Private Specialist Center UPSC. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Itulah, mukadimah pagi-pagi ni seram dah. Bila sebut potong kaki tu, amputasi mungkin orang tak tahu lagi. Bila cakap potong kaki, faham sangat dah. Risau ni. Risau, kita risau dengar. Apatah lagi kalau dilihat jangkaan 2025, 7 juta akan mendapat penyakit diabetes ini. Tapi mungkin sebelum kita nak memilih lebih lanjut, diabetes, luka dan amputasi, apa yang perlu kita faham, doktor? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi diucapkan kepada semua penonton Selamat Pagi Malaysia. Terima kasih Syafiqah. Ya. Saya juga mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada RTM dan Selamat Pagi Malaysia lah kerana sudi menjemput saya sekali lagi untuk tahun 2023 ini untuk sesi Selamat Pagi Malaysia ni. Okey, topik kita hari ini ringkas ya, 3 perkataan. Diabetes, luka dan amputasi. Okey, kita pergi definisi satu. Diabetes saya rasa semua orang tahu dah, iaitu kencing manis. Kedua, luka. Luka ingin saya maklum pada penonton ni, luka ni bukan semua luka saya nak cover. Luka jatuh basikal ke kemalangan tak di cover. Saya nak fokus saya nak menunjuk pada ulcer atau luka yang berlaku akibat daripada komplikasi diabetes itu. Okay. Yang ketiga tadi amputasi. Tengok macam mana kalau sempat saya akan bincang pasal level-level yang mungkin ya, tingkat-tingkat yang ada untuk amputasi lah. Okey, mungkin para penonton tertanya kenapa nak pilih topik ni untuk pagi ni Ada 2 fakta penting saya nak bagi maklumkan pada penonton, dan maklumat yang Syafiqah bagi itu menarik tu. 7 juta pesakit dijangka 2025. Betul. Okey, saya ada maklumat lagi satu nak bagi tahu, fakta kalau penonton nak tahu. Dalam masa setahun sebanyak 1 juta orang pesakit yang mempunyai masalah diabetes dan ulcer kaki berakhir dengan amputasi. Ini bukan Malaysia satu dunia lah. So 1 juta banyak tu, bukan 100,000, bukan 200,000, dan itu baru setahun. Tahun depan 1 juta yang baru juga, mungkin lebih lagi sebab populasi makin meningkat ya. Itu pertama. Yang kedua, kebanyakan pesakit-pesakit yang berakhir jumpa saya ataupun kami, saya dan rakan-rakan saya yang di bahagian ortopedik lah sebab kami pakar bedah biasanya kes-kes yang dah lewat yang perlu berakhir dengan potong kaki dan amputasi semua ni. So saya rasa hospital tu bukanlah medium yang baik untuk saya beri nasihat atau nasihat tu untuk cegah awal. Datang-datang tu memang dah kena potong. Dan saya tak terkejut dengan situasi itu sebab saya sebagai doktor pakar bedah mestilah dirujuk pada waktu itu. Dekat awal biasanya sakit pun tak nak jumpa saya, betul. Dah kencing manis dengan doktor lain pun ada doktor pakar yang bahagian endokrin dan sebagainya. Jadi saya nampak di sini ini peluang yang terbaik untuk saya pilih topik ni supaya saya ataupun kami dan rakan-rakan saya sebagai pakar bedah dapat explain kepada penonton apa yang boleh dilakukan untuk mengelak daripada masalah ni dan sampai berakhir berjumpa kami ni. Okey. Saya mulakan dengan simptom-simptom dulu. Okay. Apa simptom-simptom? Simptom ni apa keluhan yang selalunya pesakit berilah bila awal berjumpa kami. Saya bagi pada 2, simptom awal dan simptom lewat. Simptom awal ni sebenarnya belum lagi bagian ulcer tu, iaitu simptom-simptom penanda kencing manis lah simptom-simptom kencing manis sama dalam textbook saya sebut biasanya pesakit-pesakit adakah komplain kerap dahaga, kerap letih, kerap kencing, istilah dalam buku kan panggil poliuria dan polydipsia. Ada satu soalan bagus kalau kencing manis ni macam mana doktor, selalu gemuk ke kurus? Jawapan saya dua-dua. Selalu ingat gemuk je kencing manis kan. Hati-hati sebab kalau kurus, anda mengalami kurus dan tidak tanpa penjelasan, anda perasan anda tak ada exercise apa-apa semua, tiba-tiba kurus, hati-hati. Itu juga boleh menjadi simptom-simptom ada diabetes. Ada simptom-simptom semua saya nyatakan tadi, cadangan saya jumpalah doktor yang terdekat, dapatkan konsultasi. Itu baru
simptom awal, belum lagi ulcer. Simptom lewat, ini baru topik yang melibatkan sama pengunjung saya ni dah mula ada ulcer di kaki. Apa simptom-simptom keluhan yang pesakit selalu bagi tahu? Ada kaki bengkak, ulcer dah mula tumbuh di kaki, bernanah dan sebagainya. Lagi satu soalan bagus bantu saya. Tapi doktor, saya tak ada tersepak benda tajam ke, terjatuh ke apa ke. Tiba-tiba je ulcer dah ada. Jawapan saya memang ya. Diterangkan dalam buku memang cara pembentukan dia begitu. Anda tidak perlu ada kecederaan baru nak explainkan ada ulcer tu. Kenapa? Sebab kencing manis dah terlampau tinggi dan yang kita kuman dalam badan, satu situasi kita panggil bakteremia, di mana kuman tu dah beredar dalam darah dan menyebabkan jangkitan kuman lah. Itu baru simptom-simptom. Okey, saya teruskan dengan eksaminasi pula. Maksud simptom tadi keluhan pesakit pada doktor. So doktor dah dengar dan catat dia tu. Ni bagian doktor pula apa nak buat dekat pesakit bila dah ada tu. Okey. Bila dah datang dengan pesakit, macam mana kami konfirmasikan? Biasalah mula dengan pemeriksaan. Ni doktor nak start periksa lah. Apa kami buat? Kami akan cek kaki pesakit, lihat ulcer yang ada, bentuk dia macam mana. Buat ujian, confirmkan dulu konfirmasi yang betul ada diabetes. Nak labelkan pesakit ada diabetic foot ulcer ataupun ulcer kaki, komplikasi diabetes ni bukan kena ada bukti yang ada kencing manis dululah. So kena confirmkan dulu ada kencing manis, ada ulcer baru boleh. Sebab dari nama sendiri pun diabetic foot ulcer, betul? Ya. Kita jangka cek sini tak apa dia ada ulcer, tapi cek tak ada kencing manis. Tak layak untuk letak definisi itu. Sebab syarat dia kena ada diabetes dulu, baru boleh kita labelkan diabetic foot ulcer yang saya sebutkan tadi. Okey. Ada mungkin dalam slide saya sediakan ada gambar satu klasifikasi Wagner namanya. Okey, yang itu klasifikasi yang lazim kami gunakan dalam pemeriksaan klinikal di hospital lah. Ada grade 0, 1, 2 sampai 5 pun ada. Tu ada dalam gambar yang saya tunjuk tu. Biasanya dah tempat 5 tu kes teruk lah. Warna hitam tu dipanggil gangren. Kaki tu dah hampir nak mati. Ya? Itu biasanya tak ada nak cuba. Tak payahlah nak cuba-cuba cuci luka. Ini peringkat yang dah biasa dah rujuk sampai ke kami. Dah level dah kena potong dah. Nak potong dah ni. Ya? Okey. Sebab tu ada stage 0 tambahan situ. Maksudnya bukan ada nampak ulcer baru kita label ada ulcer. Ada stage 0 tu kulit masih cantik, tak ada apa-apa lagi, tapi dah nampak swelling dan kebengkakan dan kemerahan. Cadangan saya pada pesakit yang ada kencing manis, segeralah jumpa doktor, dapatkan kesan awal-awal. Peringkat ni yang biasanya kami pakar bedah tak sempat berpeluang untuk beri nasihat. By the time dah jumpa kami dah peringkat lewat dan dah. Itulah doktor, bila bengkak tu nanti orang ingat gout pula atau penyakit lain. Soalan bagus. Kadang-kadang benda tu kita ingat benda lain, kita pun tak nak jumpa doktor kan. Cadangan saya tengok kita punya masalah perubatan lu, ada kencing manis dan ada ni, letakkan yang lain tu lebih. Kemungkinan you mendapat kudis ulcer, diabetic foot ulcer tu lebih tinggi berbandingkan simptom-simptom yang Syafiqah sebut tadi lah. Tapi kalau tak ada kencing manis, kemungkinan besar yang lain tu kita mungkin gout ke apa benda dan sebagainya kan, arthritis ke dan sebagainya. Okey, itu satu. Kemudian kedua, ada satu ujian lagi, saya ada perkatakan nama dia ABSI, Ankle Brachial Systolic Index, di mana kita cek salur darah bahagian kaki lah, di situ pembuluh darah, dan benda tu boleh buat simple di tepi katil. Kita hanya cek bekalan tekanan darah di bahagian lengan dan kaki. Itu klasifikasi ini. Ada lagi satu slide, dia ABSI, Ankle Brachial Systolic Index. Okey, di situ kita dapat tengok pembuluh darah tu macam mana lah. Kalau pembuluh darah tu sempit, chances untuk mendapat ulcer tu lebih tinggi. Itu gambar pada monofilament alang-alang tertunjuk tu. Ini juga test tepi katil yang simple kami buat. Yang dicucuk tu bukan jarum, tapi hanya dawai yang tumpul, yang nipis, ada gram dan tahap tekanan yang dah disetkan. Supaya bila kita sentuh, kita dapat lihat tu ada 9 titik merah di telapak, 1 di atas. Jadi jumlah dia 10 lah. Semua orang yang sihat patut dapat 10 markah. Setiap satu sentuh, kita pejam mata dapat rasa 1 markah. Okey. Jadi kalau kita betul cucuk ada rasa. Kita tanya sikit ada rasa, ada 1 markah. Dan kena test di 9 tempat di bawah yang saya tunjuk tu, termasuk 1 di atas, jadi total 10 lah. Tapi untuk pesakit diabetes ada satu keadaan dipanggil neuropati, di mana diri rasa dia kurang. Skor yang dia akan perolehi 8 dan ke bawah. Yang lagi teruk 5 dan ke bawah tu lagi teruk lah. Tak perasa. Chances untuk mendapat ulcer tu lebih tinggi. Ini ABSI yang saya terangkan tadi lah. Yang cek pasal pembuluh darah. Kemudian dah habis pemeriksaan simple tepi katil, barulah kita buat ujian-ujian besar. Bila ujian besar tu kita masuk dah sampai ambil X-ray dan pergi ke makmal lah. X-ray apa kita buat seperti yang saya tunjuk lah. Biasanya ada ciri-ciri dah ada jangkitan kuman sampai ke tulang. Dia panggil osteomyelitis. Ada ciri-ciri like sequestrum, involucrum dan sebagainya. Saya tak nak cecah terlampau mendalam bahagian tu kat sini lah. Cukup sekadar untuk penonton tahu ada dah
penyakitnya ulcer yang teruk sampai level sampai ke tulang. Okey, untuk diagnosis diabetic foot ulcer sendiri tak perlu X-ray. Sebab itu hanya tadi saya kata cek ada kencing manis, nampak ulcer, clinical Wagner tadi kami dah boleh diagnosis. Tapi kenapa kena ambil X-ray doktor? Untuk pastikan tak ada penyakit kedua yang lagi jahat tadi, iaitu osteomyelitis. Sebab diabetic foot ulcer je tak patut sampai makan tulang. Yang lagi teruk tu dah sampai makan ke tulang lah. Okey, dah habis tu dah confirm dapat pesakit ni memang sah dah ada ulcer tu, barulah kami akan bincang rawatan. Rawatan ni biasanya bagi dua lah, iaitu rawatan sampai ke pembedahan yang biasanya amputasi lah. Dan kedua, kita panggil konservatif. Dalam perubatan ni tak kuala kami pakar bedah pegang pisau lagi, bukannya favorite kami shock potong. Maksud kami pakar bedah pun always bagi pesakit tak nak potong pun boleh. Maksudnya level tu dah tak ada boleh buat apa tu. Kami sendiri pun boleh jadi pesakit kan. Kalau kaki sendiri kami pun kami nak yang sama juga. Biasanya datang tu dah akhir tak boleh buat apa-apa. Untuk konservatif kami akan cuba bagi antibiotik lah. Antibiotik bunuh kuman dan sebagainya. Dan untuk kencing manis, of course itu rawatan utama untuk kurangkan gula dalam badan dulu. Cegah lebih penting daripada daripada potong. Betul lah. Dia cakap antibiotik apa, why not we check back apa punca ni kencing manis. Sebab tu kawan saya yang bahagian perubatan yang in charge bahagian kencing manis yang lebih penting untuk elakkan daripada problem ni berlaku lah. Dan bila dah biasanya dah kes dah teruk, biasanya kes Wagner macam saya cakap tadi grade 3, 4, 5 tu akan berakhir dengan amputasi. Contoh-contoh amputasi mungkin gambar tadi boleh tunjuk balik yang bahagian level-level tu lah. Ada banyak doktor. Macam mana doktor decide level amputasi ya? Kejap ada potong sampai buku lali, ada yang sampai dekat betis, ada yang sampai berem. Macam mana doktor decide? Okey. Boleh tunjuk gambar yang tadi ada tunjuk bahagian jenis amputasi. Tingkat-tingkat amputasi. Okey. Dia paling ujung paling simple. Ada dipanggil ray amputation ya. Ray amputation tu maksudnya potong dekat bahagian yang jari je lah, jari dan bahagian atas. Dan lagi atas ada dipanggil copat dan Syme amputation dan level ankle. Dan lagi atas below knee amputation. Kami panggil hospital panggil short form BKA lah. BKA, AKA. Maaf ni tangan belakang kaki. Maksudnya bawah lutut dan atas lutut lah. Okey. Antara soalan lazim pesakit tanya saya, doktor, saya luka sikit je kat ujung kaki tapi doktor nak minta tolong potong sampai ke atas betul. Macam mana doktor tentukan tu? Ada pesakit tak payah pula. Okey. Sebenarnya ini ingin saya maklum pada pesakit ni, kami doktor di ortopedik menentukan betul ni gambar yang level-level amputasi. Menentukan mana tingkat-tingkat nak potong tu bukan just tengok luka tu dekat mana besar saiz mana je. Ada ujian lain tengok macam saya katakan tadi, ujian X-ray katakan kulit luar nampak cantik tapi tulang dah makan dalam sampai ke tulang betis katanya. Tak ada guna untuk kita potong di bahagian hujung je. Hujungnya pesakit akan ulang datang balik ke kami dan membazir resource lagi dan masa kerana akan membuat juga amputasi yang kedua tu. Kita dah tahu awal benda tu takkan baik dan berterusan lagi. Itu satu. Kedua, cek yang ABSI saya cakap tadi, ada pun ujian lebih lanjut, ada CT angiograph lah, kita cek sel darah. Contoh luka hanya di ujung kaki tapi kami cek pembuluh darah di bahagian lutut belakang ni pun dah terlampau sempit. Darah tu takkan okey. Kita tahu apa-apa kuman di bawah level tersebut di masa akan datang tak akan membantu kebaikan. So untuk kes macam tu sama kita akan decide untuk potong below ni macam begitu cara decide level dia. Okey, kalau nak pilih level yang mana atas sikit ke bawah, jawapan saya jangan pilih langsung lah sebab kita nak cuba elak kan. Dapat yang Wagner klasifikasi 0 tadi kita dah cuba elakkan Okey, itu amputasi lah. Jadi yang paling penting sekarang ni ialah mengelak itu. Betul. Jadi bagaimana sebenarnya caranya doktor? Cara dah mengelak ni dah lebih bukan bagi saya lah. Maksudnya mengelak tadi bukan mengelak ulcer, diabetes. Macam cakap ni kencing manis. Kencing manis tu jauh tak sampai jumpa kami lagi. Kami bukan doktor bahagian diabetes. Katakan saya ada pakar bahagian endokrin yang cek diabetes, selalunya kes yang ni teruk. Dah di kuda rawatan, dah maklum sakit sampai level insulin tak okey-okey. Nak jadi juga kaki tetap akan jadi ulcer, tak dapat kontrol. Cuci luka tak okey dan berakhir tak ada pilihan. Kena ke arah ke kami juga. So pencegahan yang pertama je cakap diabetes lah. Katakan kedua, memandangkan saya katanya pencegahan ni dah jadi, hygiene tu penting kaki. Contohnya kita dah ada kencing manis, dah tahu jenis nak sembuhkan pun susah, luka semua. Kaki kena sasa bersih lah. Mandi tu mandi cuci lah sampai kaki, sabun semua kan. Kadang-kadang kita mandi badannya, kaki tak kisah. Sampai yang terlampau lagi details pada pesakit saya yang teruk, sekarang saya even nasihatkan setiap malam sebelum tidur, siap cek kaki, letak cermin, tengok ada luka ke apa dah. Sebab satu ingat dah yang saya buat kata ujian monofilament test tadi tak rasa. Okey, setengah pesakit yang sangat teruk diabetes, kadang-kadang terpijak paku boleh tajam ke, sampai 1 minggu tak sedar pun ada. Balik tidur lepas tu, ada paku rupanya kaki. Nampak kadang-kadang kita dengar pun macam kelakar kan, tapi ini bukan, ini
fakta. Kalau Tuan Puan berada di hospital, memang inilah yang sebenarnya berlaku. So benda ini yang bahaya menyebabkan risiko still ada. Maksud kita, dera rasa sakit yang Allah bagi kita itu sebenarnya penting. Benda itu protective mechanism kita. Kita pijak, tajam, sakit ni. Kenapa ada sakit? Bagus. Itu alertkan kita, ada ni, kita cuci cepat-cepat. Kalau dera itu tak ada, itu yang pijak seminggu ke apa, kalau kita tak check, tak sedar lah. Ada paku rupanya di kaki ke jarum ke apa kan. By that time dah terlewat, nampak merah kuman. Ini yang biasa sering berlaku pada pesakit kencing manis. Ada tak soalan bagus pesakit saluran saya? Doktor kasih diabetic foot ulcer kan. Kenapa tak ada ulcer di tangan? Sebab kaki ni tempat yang paling favorite untuk jangkitan kuman kan. Sebab tu sikit ulcer, diabetic foot ulcer. Tak ada hand diabetic hand ulcer kadang-kadang. Sebab tangan biasa tempat lagi bersih lah. Satu, yang keduanya, kaki ni biasa kedudukan terlampau jauh daripada jantung. So bekalan darah tu lambat sikit sampai stasis, dan jangkitan kuman tu lebih cenderung berlaku di situ. Ada masa lagi? Ada. Okay. Itulah kemudian yang kedua, yang akhir sekali, yang soalan saya lebih lazim, dah habis dah semua ni, dah buat amputasi ni, adakah apa-apa yang rawatan yang doktor boleh offer pada pesakit-pesakit kan? Ataupun habis macam tu je? Tak, biasanya kita ada rehabilitasi lah. Okay? Rehabilitasi pada dua, kena ingat kita potong tak habis potong macam tu je, sebab pesakit yang masalah selalu ada adalah masalah psikologi. Rasa depres lepas tu kaki dah potong. Kalau yang kena dua, ada lagi teruk. Kena berkursi roza dua dan sebagainya. Dan pada waktu tu biasanya kami akan refer kepada psikiatris lah. Psikiatris tu bukan untuk kes-kes bahagian yang otak yang tak teruk. Even nasihat seperti ini pun kami refer. Memang banyak membantu. Psikiatris akan beri kaunseling, bagi nasihat untuk bagi kita apa yang kita boleh bantu psychologically untuk pesakit yang terpaksa amputasi ini. Itulah kalau dia rasa dia tak nak potong kaki, apa pula komplikasi kepada mereka, doktor? Tak nak potong kaki, dia komplikasi. Sama bagus. So, itu pun antara yang cabaran-cabaran yang doktor selalu hadapi, tapi biasanya bahagian dah moden ni tak ada masalah, iaitu keizinan untuk bedah untuk kaki. Kadang-kadang susah kalau ikut undang-undang kita Malaysia ni, kena tuan punya badan sini sign. Untuk yang kanak-kanak 18 tahun bawah, ibu bapa boleh tanda tangan. Kalau orang tua, tak kisah 10 anak kata tolonglah doktor selamatkan mak saya ini, 10 orang kata setuju, ibu tuan pesakit tu kata tak setuju, kita tak boleh sebab dia kena tanda tangan sendiri, kecuali kalau dia Alzheimer, hilang ingatan ke apa, baru ahli keluarga boleh sign untuk inilah. Jadi nak memujuk tu banyak makcik-makcik ke yang lebih tua yang tak suka masuk hospital ni, susah untuk ni. Dan ini biasanya berakhir dengan komplikasi, balik ke rumah simpan juga ulcer tu, baru balik pada usia apa komplikasi akan jadi ni. Komplikasi dia sangat teruk. Maksudnya ini dah topik dah ini, kita dah bukan bincang pasal makna dia, kita dah bincang soal nyawa ni, melibatkan soal hidup mati lah, sebab satu keadaan yang kita biar simpan kuman lama-lama, ada satu istilah dipanggil bakteria, kuman tu dah merebak teruk ke dalam badan, dan waktu tu kalau baru nak decide untuk setuju untuk amputasi dah agak lewat. Kadang-kadang tu ada satu istilah dia panggil sepsis, kami panggil, iaitu dah bukan pasal isu ulcer di kaki lagi dah, dan melibatkan nyawa dan boleh menyebabkan kematian lah, disebabkan septisemia. Jadi untuk peringkat awal-awal untuk pesakit ada, ataupun para penonton mungkin muda, ada ibu bapa yang ada pesakit ni, cadangan saya ceklah awal-awal untuk bagi ulcer tadi. Saya dah bagi contoh-contoh yang ada tadi, jangan datang lewat. Dan kalau ada tu kita tahu kita tak boleh paksa ibu bapa kita sign kata untuk setuju ke untuk bagian ni, kita cuba terangkan dia, doktor pun bantu terang and explain, yakinkan dia supaya akhirnya sakit bersetujulah. Tapi itu biasanya dulu 80-an semua susah masalah macam ni. Saya sekarang pengalaman saya di hospital ada masalah dengan informasi makin meluas, semua orang banyak information, semua tak ada masalah. Biasanya pesakit faham dengan penjelasan dan senang bersetujulah dengan plan dan sebagainya. Betul. Jadi yang paling penting sebenarnya amalkan gaya hidup yang sihat. Betul. Dan juga makanan yang seimbang. Kita faham di Malaysia ni banyak makanan yang sedap-sedap, doktor. Jadi itulah diabetes tu, seperti mana saya katakan tadi, kita memang juara di Asia Tenggara. Jadi juara ini yang tidak sepatutnya kita jadi di atas itu, jadi kita perlu kurangkan. Apa pun terima kasih banyak-banyak saya ucapkan kepada Dr. Khairul Nizam Rozali, pakar perunding ortopedi UiTM Private Specialist Center, kerana sudi berkongsi bersama dengan kita hari ini mengenai diabetes, luka dan juga amputasi.